Apakah pandangan Ustaz dan hukum mengenai isteri yang menyuruh suaminya melakukan semuanya itu? Tolong jelaskan. Gaji bini besar pada gaji laki. Bini gaji 3,500. Timbalan pengaruh. Laki 350. JKK. Berasa. Patut dia suka dah. Dia tengah 3,5 ni tahu dah. Dah kita tak kata dah buat contoh. Faham? Nak? Patut JKK dah arah kita. Tak? Dia tak kata dah buat contoh. Buat contoh marah kau ada. Jadi isteri dia ni sibuklah gitu gini lah, orang kerja gaji besar. Dia suruh suami dia suruh masak, suruh nyapu, kosek beras, mayang bawang, mayang lada, tumbuk belakang, nak basuh baju, habis buat belaka. Cuma tak kembang katung itu lagi. Buat belaka. Lepas tu apakah hukum Islam? Tak boleh nak ukur sebab tidak nak tengok dulu pun dia keadaan ni. Suami itu terpaksa kena buat kerana apa? Kerana takut ke isteri ngamuk gitu gini. Baru haram buat gitu. Tapi kalau suami itu jenis berahi buat kerja rumah. Tak salah. Tetapi tak mani di mata masyarakat. Isteri tak paksa. Suami itu jenis berahi masak dah. Isteri tak anda masak. Ikan gorel kat rumah kulit dikuali kalau bini. Lelaki pandai. Kalau nak nasi bini jadi kadang-kadang jadi keras. Kadang-kadang jadi lembek macam bubur air. Kalau buat singgang berasa macam laksa pinding. Panak pinding. Lelaki kata biar kita buat belaka dah. Basuh baju tak cuci. Mutol kat di mesin, teluh mesin habis. Tak pandai jenis hak pandai tak pandai buat. Rupang ni kan. Comel tak mopong. Jadi lelaki kata biar I buat belaka. Tadi dia minat buat kerja rumah. Jenis memang minat kerja rumah. Tak salah. Yang salah ni maknanya dia paksa suami dia. Dia ugup bini-bini dia gaji mahal, dia comel, dia apa menopang rumah aku ikut tu. Dua kerja rumah tak boleh. Pasal apa dia suri rumah. Hak asalnya suri rumah ke puang. Zaman-zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun puang suri rumah. Bukan Nabi, kok kerja tukang masuk. Puang lah. Jadi biasanya kalau dia tu dipaksa maka tak molek lah. Perempuan ni tak molek. Mana khidmatmu kepada suami? Apa tugas sebagai seorang isteri? Tak ada tugas. Dari mana nak cari pahala? Tak ada pahala. Soalan seterusnya. Boleh tak solat sunat qabliyah dan ba'diyah dikerjakan untuk semua solat fardu? Jawabnya tak boleh. Solat qabliyah ni solat sunat sebelum isyak, sebelum maghrib, sebelum asar. Ba'diyah ni selepas. Sebelum dengan selepas. Solat asar dia tak ada selepas, tak ada ba'diyah. Solat subuh tak ada ba'diyah, dia ada qabliyah sahaja. Orang niat qabliyah usolli sunnatal zuhri qabliyatan. Tak senang niat Melayu. Saja aku sembahyang sunat zuhur, saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur kerana Allah Taala. Ba'diyah nak saja aku sembahyang sunat selepas zuhur. Makna tu kok. Tiba-tiba dia nak sembahyang asar, sembahyang sebelum, sembahyang selepas. Mana ada selepas? La salata ba'dal asri wa la salata ba'da subhi. Tak ada solat rawatib selepas subuh dan lepas asar, Nabi kata. Tak boleh. Jadi solat yang ada qabliyah dan ba'diyah, solat zuhur, solat asar dan solat maghrib dan solat isyak. Solat zuhur, solat maghrib dan solat isyak. Asar ada. Asar sebelum saja. Lepas asar ada. Rehatlah. Apakah orang yang ikrar tidak mahu maaf dosa orang yang selalu menzalimi dan memfitnahnya? Kerana orang itu sedikit pun tidak menyesal dan tidak mahu memohon maaf. Sedangkan Allah menyuruh seseorang itu saling memaafkan dosa sesama mereka supaya mudah dapat keampunannya. Baik, kita ni orang buat fitnah kepada kita. Kita gini senang. Kita beri maaflah kepada dia dalam hati kita. Hak zahir syariat lain kena hukum. Tu syariat. Hak hati ni kita maaf perbuatan dia. Dia memang tak mari dama kita, fitnah kita. Tujuannya supaya kita buat salah dengan orang, Allah maaf pula.
Faham susah. Lepas tu Allah Ta'ala pula. Kalau kita ni maknanya tak menyesal buat zalim kepada orang. Macam orang sekarang, pemerintah sikit tak berasa sesat buat zalim ke orang. Nak? Tarik balik wang isang lah, huguk gitu, huguk gini, tak muri batuang lah macam tak nyesal sikit pun. Maka orang lagu ni macam ni. Orang macam ni, kalau orang yang dizalimi maaf pun, kalau Tuhan ada maaf, sebab dia tak nyesal, Tuhan ada maaf dia. Nah, itu rugi. Sebab dosa berkait dengan orang, dia dua kan. Minta dengan Allah Ta'ala, taubat rasa. Kau jangan minta dengan makhluk. Jadi kita tak menyesal. Siapa yang tidak menyesal dengan dosa, memang Tuhan ada pun. Nah, sebab tu kena menyesal. Jadi tugas kita sesal dah. Beri maaf kepada orang. Tujuannya bukan kerana kita benda sangat. Hak kita dengan orang lain. Salah, biar Tuhan maaf hati akhirat lagi. Dalam sebuah kitab, saya terbaca yang berbunyi aurat perempuan dan laki-laki. Di depan laki-laki ajnabi sekaliannya kecuali muka dan tapak tangan. Dan aurat bagi laki-laki depan perempuan ajnabi sekaliannya kecuali muka dan tapak tangan. Soalan saya, adakah laki-laki kena tutup seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan depan perempuan ajnabi juga? Jawabnya ya. Yang boleh buka baju, yang boleh maknanya duduk letak kalang kali tak pakai baju depan laki-laki. Depan perempuan kita kena pakai baju. Itu aurat laki-laki. Tapi kalau aurat laki-laki sama laki-laki, pusat dengan lutut. Pusat dengan lutut. Atas ada pusat tak apa. Lepas tu tak boleh buka-buka baju tu dia tengok. Buka baju. Buat kerja. Pasang jera ingat. Siapa tak pakai baju. Dia jalan pula tu, lalu orang tengok. Tubuh kita tak pakai baju. Duk bira jalan orang lain ada. Walaupun pusat tutup dah, tapi tak somel tak pakai baju. Di khalayak ramai. Kalau boleh pakai baju lah. Tu aurat kita, takut lalu orang puang. Aurat kita. Laki tak apa, orang puang. Saya seorang muslimah. Lepas jima', saya mandi. Hadas besar. Kemudian masa solat, saya dapati air putih susu keluar dari kemaluan. Saya sok. Itu adalah mani suami saya. Parok. Apakah sah solat saya? Mohon penjelasan. Jawabnya, solat puan tidak sah. Tak sah. Kerana telah batal wudu. Dan pada waliknya, itu adalah mani suami. Inilah keluar mani yang tidak wajib mandi. Kalau kata bila masa keluar mani tak wajib mandi, iaitulah selepas jima' keluar mani suami kita tadi. Faham tak? Bukan mani orang puan. Kalau orang puan tuang punya tubuh keluar mani, wajib mandi ada hafsah. Ni kita mandi dah. Bila kita mandi, tiakak tak ada. Gakak lah. Air mani suami ni biasa 15 minit, 10 minit. Gerak naik turun, dia tubik balik. Faham tak? Neleh tubik. Dia suka. Biar faham. Takut tak faham. Jangan marah. Siapa suruh tanya? Takut gitu khabar kau. Mana tahu takut ada orang tak faham. Biasa gitu. Sebab tu puan jangan gaduh. Lepas jimat jangan gaduh, mandi lagi. Relax dulu. Rehat dulu. Lepas tu masa mandi tu duduk tinggung. Tekan perut ni. Bawah pada dada ni tekan sampai ke hari-hari ni. Dia keluar balik. Kalau tidak, kita mandi tebun, mayang. Sebab mayang, kalau keluar lepas mayang, tak apa. Tengah semayang. Ni soalan ni sedang semayang. Sebab tu dia terbatas semayang. Jadi keluar mani suami, ulama' kata tak jadi hadas besar, cuma jadi hadas kecil. Faham tak? Batal wudu. Dah tengah semayang, batal wudu, batal semayang. Tanda nak tahu mani suami ke mani kita, berasa lazat tu, Bik. Tak lah. Mani suami. Hak takung tadi. Di hujung rahim. Hidup lepak situ-situ. Neleh balik. Jadi kita dah rasa benda. Berasa ceru itu lah. Tu bukan mani kita. Kalau mani orang puang, mani isteri, dia lain. Dia rasa syahwat tak? Tu jadi hadas besar. Wajib mandi. Ni soalan ni. Tengah semayang. Keluar mani putih tu mani suami. Dia sok pasal tadi jimak. Maka batal wuduk, batal semayang. Kena ambil wuduk semula, kena semayang semula.
Ni benda pula. Nak tanya ni. Tanyalah. Saya katalah nak tanya ni. Sebab ni memang ruangan tanya. Nak. Kita tahu yang bukan wajib. Kita tahu yang bukan wajib taklid pada satu mazhab. Bahkan seorang dibenar memilih atas syarat dan dasar tertentu selagi mana seorang imam yang diikuti itu tidak sesat. Bagaimana nak jawab ujar orang yang contoh yang pakai seluar pendek kerana mengatakan mereka mengikut mazhab imam lain? Tolong jelaskan. Baik. Ada berlaku khilaf tentang aurat lah sebenarnya. Jumhur ulama, maknanya semua ulama lain lah, mengatakan maknanya aurat laki-laki ini pusat sampai kepada lutut. Ini berdasarkan hadis auratul mukmin baina suratihi wa rukbatihi. Aurat laki-laki berimam antara pusat sampai ke lutut. Sebab tu jumhur ulama mengatakan inilah yang wajib tutup. Melainkan pendapat mazhab Maliki yang mengatakan bahawasanya peha dak aurat. Atas pada peha ni, kat kemaluan dengan sama dengan kemaluan ni baru. Mana dah pakai luar dalam tak boleh. Hadapan kalian amal kalau pakai luar kecil luar pendek tu boleh lagi. Jadi pendapat ini ditolak. Ditolak. Kerana hadis yang sahih, satu hadis Bukhari, Nabi pernah buka pehanya pada suatu peperangan. Hadis ini dijawab oleh ulama-ulama. Hadis ini bukan Nabi bersabda boleh buka peha. Hadis ini kejadian berlaku terbuka peha Nabi. Hak dalam hadis hak Nabi sebutnya jangan buka peha. Nabi pernah berkata pada seorang sahabat yang selok peha, Nabi kata kepada dia, ghati farizaka, tutup pehamu itu. Dan hadis yang lain, wala tanzur ila fakhiza hayyin wala mayyitin. Jangan kamu tengok peha mayat dan peha orang hidup. Tak boleh. Jadi hadis-hadis yang lebih sahih membatalkan perkataan pendapat mazhab Maliki tadi. Dia gitu. Hak lain pada hadis tu hadis dhaif belaka. Soalan seterusnya.